صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماح مجناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسي مرتضى حامي مصطفى ياسين أولى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نذري قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله سفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد الرسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 حق مبين مطيع الرسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهيد رسول الملاحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. Di dalam menghuraikan hadis ini ada ulama mendatangkan hadis riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ma'asi innal 'abda la yudhnibu adh-dhanba fayuhramu bihi rizqa qad kana huyya lahu. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. Maksud hadis ini, Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu semua menjauhi dosa-dosa maksiat. Sesungguhnya seseorang itu berdosa, melakukan satu dosa, lalu diharamkan baginya rezeki yang telah disediakan baginya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, ayat 19 dan 20 dalam surah Al-Qalam. Qad hurimu khaira jannatihim bidzambihim, sesungguhnya mereka dihalang daripada mendapat hasil yang baik daripada kebun mereka disebabkan dosa mereka itu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tafsiran ayat itu, iaitu salah satu sebab manusia dihalangkan daripada rezeki akibat daripada dosa. Maka lawan bagi dosa itu adalah ta'at ataupun taqwa. Ta'at itu mengundang rezeki, taqwa itu mengundang rezeki, dan dosa itu mengusir rezeki. Jadi amat penting bagi kita siang dan malam supaya kita mengawal diri kita daripada buat dosa, supaya rezeki kita dipermudahkan oleh Allah, supaya kesihatan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ada orang tanya, ada doa supaya dijauhkan daripada penyakit. Kita dah cerita dah doa hilang penyakit. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal junun wa min sayyi'il asqam ataupun wa sayyi'il asqam. Dalam hadis Abu Daud dan lainnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Azkar. Kalau kita ingat, kita baca, minta Allah lindung kita daripada penyakit sopak, kusta, gila dan penyakit-penyakit yang kronik, yang buruk, yang berat. Itu di sudut bacaan salah satu yang boleh kita baca. Walaupun ada bacaan-bacaan yang lain lagi seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, pagi 3, petang 3. Yang kedua, di sudut ibadat yang mudah kita lakukan supaya kita dipelihara oleh Allah, iaitu sembahyang subuh berjemaah. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka ia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu kita sebut dalam kitab 10 amalan penenang jiwa.
bacaan tu kita sebut dalam kitab azkar. Jadi 2 buah kitab yang saya tulis itu ada doa-doa dan amalan itu. Yang ketiga, pagi ini kita tambah lagi satu. Makanan untuk menghindarkan penyakit. Makanan untuk menguatkan, untuk menghalang penyakit. Dia panggil taqwiyatul manna'ah kalau dalam istilah Arab. Cari yang mudah-mudah, hak payah-payah ni kita nak buat pun teruk. Nak baca doa tadi mudah pendek. Nak sembahyang subuh berjemaah memang kita tiap pagi kena sembahyang subuh pun. Kecuali kalau kita uzur tak apa lah. Sembahyang seorang, tapi kalau tak uzur sembahyang jemaah tiap-tiap pagi. Kerana kelebihan dia Allah pelihara kita mudah-mudahan. Barang siapa sembahyang subuh secara berjemaah, maka ia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak cari makanan yang bagus untuk kita makan hari-hari. Saya pun boleh cerita, saya pun tak makan hari-hari juga. Cuma dah orang tanya, abang api lah. Kok tuan-tuan boleh amai, saya dapat pahala. Tuan-tuan sebar, saya dapat pahala. Saat ni ada orang dia tengok ustaz bagi petua makanan, dia buat projek nega pula. Dapat pahala juga. Cuma kalau menega untung, duit nak untung tu jangan telan ke semua. Bagilah sedekah kat fakir miskin ke, bagi kat anak yatim ke. Sebab dalam hadis Muslim kata, ada orang tu buat kebun, Allah suburkan kebun dia, hasil dia banyak. Bila ditanya kepada dia apa pasal dia dapat hasil banyak, dia buat 3 perkara. Satu daripada hasil itu, sebahagian 1/3 daripada hasil itu dia jadikan model untuk kebun, untuk benih yang akan datang, ataupun untuk tanam musim yang akan datang. 1/3 lagi dia guna untuk diri dan keluarga dia. 1/3 lagi dia sedekah ataupun sumbang kepada kebaikan. Jadi kalau kita orang yang menega, Allah bagi keuntungan, ada peratus untuk kita sumbang di tempat-tempat baik. Orang bina masjid kah kita sumbang, orang sekolah agama kah kita bagi, orang susah fakir miskin kita tolong. Mudah-mudahan perniagaan kita diberkati dan dapat manfaat. Jadi ada 1-2 makanan yang mudah kita kenal dan kita boleh amal. Dalam kitab dia bagi petua banyak, dia suruh buat banyak, cuma saya sebut cara banyak tu supaya tuan-tuan tahu, tak mau buat banyak, buat sikit. Apa makanan yang bagus kita makan untuk menguatkan antibody kita? Yang pertama, madu lebah. Yang kedua, bijian habbatus sauda. Dia kata ambil 1 kilogram madu lebah dan ambil suku kilogram bijian habbatus sauda. Kalau boleh, jadikan bijian habbatus sauda itu sebagai debu. Maksudnya kita blender, kisar, bagi jadi semacam tepung, macam serbuk. Campurkan keduanya, gaulkan keduanya, kemudian makan setiap pagi ketika perut kosong sebanyak 1 sudu, 1 canca. Canca besar, canca kecil, dia tak abang. Ambil canca tengah-tengah mudah. Canca wasat, mul'aqah wasat, 1 canca yang sederhana. Untuk makan tiap-tiap pagi ketika perut kosong. Nak makan hak besar takut panas terlejak pula. Tapi kena minum air banyak lah. لتقوية جهاز المناعة يستعمل ربع كيلو من الحبة السوداء الحديثة ويسحق جيدا ثم يمزج مع كيلو عسل من النوع الطبيعي ويوضع في وعاء محكم الغلق ويؤخذ منه يوميا ملعقة وسط
على الريق حتى تنتهي الكمية، وهذه الوصفة مجربة وتفيد في الحماية من السرطان مع ملاحظة أن مرض السكر يجب ألا يستعمل هذه الوصفة. Cuma kalau orang kecil manis, dia kata mungkin takut makan madu lebah, takut terlajak naik gula dia apa semua, maka diberi pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua, wa bi imkanihim isti'malu 7 habbatin yawmiyan madghan 'ala ar-riq ma'a kub halib manzu' ad-dasam. Ambil 7 bijian habbatus sauda, makan, kunyah makan ketika perut kosong, disertakan dengan 1 gelas susu. Susu yang tak ada lemak. Susu kita beli susu kotak tu kan ada yang jenis berlemak, ada yang tak ada. Yang tu pilihan kedua. 7 biji habbatus sauda, minum dengan segelas susu. Sebab susu gula dia tak apa ada. Jadi 2 pilihan. Sama ada kita makan madu lebah campur habbatus sauda ataupun susu campur habbatus sauda. Yaumiyan, setiap pagi. Bila nak makan? Ketika perut kosong. Weh, ustaz bagi petua sampai 1 kilo, nak cari tak mana, mahal pula tu. Payah, banyak sangat jadi berkulat pula. Buat tengah kilo. Cari tengah kilo madu lebah, campur dengan 1/8 kilo habbatus sauda. 1/2 kilo baru 1 besar ni dia punya botol. Kalau madu Yaman lah, madu Yaman besar ni botol dia, tinggi ni 0,5 kilogram. Kalau madu lebah 0,5 kilogram, habbatus sauda 1/8 kilo, bukan 1/4. 1/4 tu untuk 1 kilo madu lebah. Besar ni madu lebah, botol dia 0,5 kilogram, campur dengan 1/8 kilo bijian habbatus sauda. Gue makan 1 sudu setiap pagi. Jadi itu makanan yang mudah kita bagi petua. Madu lebah daripada ayat Quran, ayat 69 surah An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar daripada perut lebah itu minuman yang pelbagai warna, padanya terdapat penawar kepada orang ramai. Itu ayat Quran yang menjelaskan terang-terang madu lebah ni jadi ubat. Dan hadis tentang habbatus sauda, hadis berbunyi al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'. Al-habbatus sauda itu penawar bagi segala penyakit. Yakni pelbagai penyakit, kecuali mati. Jadi ini mudah kita amalkan. Kita cantum 3 perkara. 1 doa, yang kedua amalan, yang ketiga makanan. Doa kita sebut tadi. Amalan sembahyang subuh berjemaah tiap-tiap pagi. Di masjid ke, di surau ke, di rumah ke. Kerana orang sembahyang subuh berjemaah ni mudah-mudahan Allah jaga dia. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Dan yang ketiga, campuran madu lebah dengan habbatus sauda dimakan 1 camca setiap pagi. Dia berkata, hang duk makan ke tak ustaz? Saya pun betul ke orang, saya pun tekoh makan, tekoh tak. Nak campur kilo-kilo tu payah. Ni 1 kilo, ni tengah, ni suku kilo je. Payah nak gue. Ambil secamca, buh bijian habbatus sauda dalam camca tu. Buh dalam mulut, tak apa. Jangan banyak sangat, dua-dua tu panas. 7 biji habbatus sauda, 1 camca madu lebah. Tak kena campur-campur lah. Beli bijian habbatus sauda, buh 1 balang, madu lebah 1 botol. Ambil habbatus sauda dulu dalam 7 biji. Ambil madu lebah 1 camca kecil. Dua-dua tu campur, makan. Dalam istilah Arab dia kata litaqwiyati jihazil manna'ah. Apa maksud? Untuk menghalang penyakit, menguatkan
ketahanan badan bagi menghalang penyakit daripada menimpa diri kita mudah-mudahan. Jadi untuk pelbagai penyakit, tak khusus kepada COVID saja. COVID pun penyakit juga tu. Jadi apa-apa penyakit mudah-mudahan Allah hindar daripada kita berkat kita himpun 3 perkara tadi. 1 doa, yang kedua ibadat, yang ketiga pemakanan sunnah. Pemakanan yang disarankan oleh sunnah Nabi SAW berdasarkan ayat Quran dan hadis. Jadi kita himpun antara Quran hadis. Madu lebah tu saranan Quran, habbatus sauda saranan hadis. Bahkan madu lebah tu dalam Quran pun, dalam hadis pun ada, dah kita baca dah hari tu. Cuma habang senang, nak buat mungkin susah, nak istiqamah mungkin susah. Sekurang-kurangnya kita dapat ilmu, kita boleh tahu, kita boleh sebarkan seluas-luasnya. Sebab ilmu ini bukan daripada saya, tapi daripada kitab pakar perubatan di negara Arab, PhD dalam bidang perubatan, dalam bidang farmasi. Dia PhD dari Britain. Dia buat PhD di negara orang putih tu, tentang ubat-ubat secara alami, ubat-ubat secara tradisional ataupun ubat-ubat secara akang kayu. Dia karang kitab tentang Tibbul A'syab. Dia ada 2 PhD dalam bidang perubatan. Dia jadi dekan di sebuah universiti dalam bidang perubatan, dan dia sarankan sedemikian. Dia buat kitab 4 jilid yang saya jumpa. Salah satunya yang saya baca pada pagi ini yang mudah kita amalkan, iaitu wujudkan madu lebah di rumah kita, wujudkan habbatus sauda di rumah kita, makan sikit-sikit, jangan makan banyak. Madu lebah pun panas, habbatus sauda pun panas. Jadi kalau makan dia kena minum air banyak. Walaupun begitu, tak mau makan banyak, makan sikit tak apa. Makan sebiji habbatus sauda sehari. Kalau tak mau banyak, makan suku canca kecil madu lebah, tak mau banyak. Pasal apa? Pasal kedua-dua itu adalah penawar dan ubat dan penghindar penyakit mengikut kajian, kerana ia disarankan di dalam syarak. Jadi kalau kita boleh amai sehari 1 canca kecil habbatus madu lebah dengan habbatus sauda pun tiap-tiap pagi ketika perut kosong. Waktu dia paling bagus ini ketika perut kosong, sebelum sarapan pagi, sebelum makan apa, makan yang tu dulu. Berbeza dengan ubat hospital, kena makan dulu makanan baru makan ubat. Tapi ubat yang dibahaskan dalam kitab tentang makanan sunnah, biasanya makan yang tu dulu. Makan, dalam istilah bahasa Arab dia panggil al-riq. Al-riq tu bukan maksud sekali dengan ayat orang basi. Tengah orang terjemah aku tu salah. Al-riq maksudnya ketika perut kosong, sebelum masuk apa-apa makanan yang lain, masukkan makanan itu terlebih dahulu. Jadi masukkan madu lebah dalam mulut kita dengan habbatus sauda. Lepas tu minum air ke? Kalau nak minum air pun tak apa. Tak minum air pun tak apa. Minum air bagi segelas ke 2 gelas pun tak apa. Untuk kita mengamalkan 2 jenis makanan untuk menghindarkan daripada dihinggapi pelbagai penyakit. Taqwiyah jihaz al-manna'ah, untuk kita menguatkan antibodi kita dan kita dijauhkan daripada pelbagai penyakit. Jadi saya bagi petua istilah ni supaya dia menjadi ilmu yang bermanfaat kat kita. Kita boleh amal, kita amal. Tak boleh amal pun kita boleh sebarkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Mudah-mudahan dia amal, kita dapat pahala. Ini berkata ustaz, hang pun tak makan, kata kat kami, kacau ustaz. Sekadar kita dapat ilmu dan kita boleh amalkan. Cuma madu lebah ni cari yang original lah.
Yang asli, jangan cari yang campur-campur. Kena tanya orang yang mana mudah dapat yang asli. Kalau saya pakai madu Yaman. Madu Yaman ni mahal. Tu yang makan sekali tuang seminggu. Madu biasa dia murah sikit. Yang tak makan sekali tuang seminggu kadang segan. Cuma bila kita dapat ilmu sebegini, mudah-mudahan dia boleh menjadi amalan yang istiqamah. Tiap-tiap pagi sebelum sembahyang subuh ke selepas sembahyang subuh, makan 1 camca. Tak perlu 1 camca banyak, besar mungkin dia banyak dan agak panas. Makan 1 camca kecil atau 1 camca yang sederhana. Kemudian kita minum air, bagi banyak sikit. Kalau tak minum air atau minum sikit takut jadi panas. Jadi pagi ini kita dapat satu ilmu baru, iaitu digalakkan setiap pagi makan 2 jenis makanan yang menjadi penawar, yang menjadi ubat, di samping kita beramal, berdoa, di samping kita jaga kesihatan, di samping kita patuh SOP dan sebagainya, kita tambah lagi satu makanan sunnah yang boleh kita kenal. Boleh buat tiap-tiap hari lagi bagus. Tak boleh buat pun selang-selang. Dan yang penting kita boleh amal dan sebarkan. Esok kita mati, setelah kita sebarkan jadi sedekah jariah. Jadi ilmu yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang diambil manfaat. Orang amal kita dapat sama. Jadi ayat ini menceritakan tentang tengah tidur Allah datangkan malapetaka. Jadi kita minta Allah jauhkan kita dari malapetaka ketika jaga, ketika tidur. Salah satunya sembahyang subuh secara berjemaah. Yang kedua kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis 10 kali selepas sembahyang subuh dalam keadaan kaki kita kekal dalam tasyahud akhir. Siapa yang baca sedemikian dikurniakan 5 perkara sepanjang hari tersebut sampai subuh pagi esok. Salah satunya wa hufidha min kulli makruhi dzalikal yaum. Dipelihara orang yang membaca sedemikian daripada setiap perkara yang dibenci, yang tidak disukai sepanjang hari tersebut. Kita tak mau kemalangan, kita tak mau kebakaran, kita tak mau kecurian, kita tak mau kesakitan. Kita tak mau kita ditimpa malapetaka bila-bila masa siang malam 24 jam. Salah satu amalannya ialah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali dalam keadaan kaki kekal dalam tasyahud akhir. Dalam hadis Imam Tirmizi kata wa huwa sanin rijlahu, ia masih melipat kakinya dalam tasyahud akhir. Allah anugerah 5 perkara. Salah satu daripada 5 perkara itu dipelihara daripada setiap perkara yang tidak disukai. Jadi lepas sembahyang subuh kita akan istighfar. Kita akan baca 10 kali zikir itu. Cuma jangan bersila lagi, jangan bertinggung lagi, jangan bangkit lagi. Baca dulu sambil kaki tak ubah, kekal dalam tasyahud akhir. Kalau nak ubah, lepas pada tu. Lepas pada selesai membaca 10 kali zikir itu. Nanti kita baca matan dia serta terjemahan dia. Mudah-mudahan boleh kita amalkan. Ini amalan-amalan yang ringkas dan mudah untuk kita amalkan. Supaya sepanjang hari 24 jam kita dijauhkan daripada malapetaka keburukan. Seperti mana kita baca ayat Quran hari ini. Tengah-tengah tidur main malapetaka kat kebun dia. Kita tak mau kebun kita kena bala bencana. Kita tak mau diri kita ditimpa keburukan. Maka salah satu amalannya ialah membaca 10 ayat, 10 kali zikir tadi selepas sembahyang subuh dalam keadaan kaki kekal dalam tasyahud akhir. Hadis Imam Tirmizi. Ada juga dalam kalau itu kitab Melayu ni Baharul Mazi. Dan satu lagi baca ayat kursi mengiringi sembahyang 5 waktu dan sebelum tidur.
Berapa kali baca sehari? 6 kali ayat kursi. Sesiapa yang membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, mati mudah masuk syurga. Itu satu hadis. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil maut lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al maut. Atau kama qala. Siapa baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, dia tak boleh masuk syurga lah ni pasal masih hidup. Kalau mati, masuk syurga senang. Jadi mudah masuk syurga bagi orang yang baca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu. Baca lepas subuh, mati sebelum zuhur, masuk syurga. Baca lepas zuhur, mati sebelum asar, masuk syurga. Baca selepas asar, mati sebelum maghrib, masuk syurga. Baca selepas maghrib, mati sebelum isya, masuk syurga. Baca selepas isya, mati sebelum subuh, masuk syurga. Lalu kita baca 5 waktu. Takut kita mati pada bila-bila masa, mudah masuk syurga. Di samping mudah masuk syurga dengan sebab baca ayat kursi itu, dalam ayat kursi ada ayat berbunyi wala yauduhu hifzuhuma, dan tidak memberatkan akan Allah oleh memelihara kedua-duanya. Kedua-duanya maksudnya langit dengan bumi. Memelihara dan menjaga langit bumi itu ringan dan senang bagi Allah. Allah Maha berkuasa untuk menjaga langit dan bumi. Kalau langit yang luas, bumi yang luas Allah boleh jaga dengan senang, kita yang kerdil ini lebih mudah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipuji Allah jaga langit bumi dengan senang, Allah Ta'ala jaga kita juga dengan senang. Jadi ayat pemelihara, ayat hifzun, ayat kursi ini ayat pemelihara. Allah jaga kita dunia dan akhirat daripada keburukan dengan berkat kita sebut pujian itu 6 kali paling kurang sehari semalam, 5 kali lepas sembahyang fardu, dan 1 kali sebelum tidur. Sebelum tidur tu hadis Bukhari. Siapa baca ayat kursi ketika tidur, Allah pelihara dia sampai subuh. Mudah-mudahan masa kita tidur kita baca ayat kursi, kita tidak didatangi pencuri, rumah kita tak terbakar, diri kita tak diganggu hantu syaitan, kita selamat daripada malapetaka kerana kita nak tidur baca ayat kursi. Ada lagi petua sebahagian ulama baca bismillah 41 kali ketika nak tidur. Ada kata 21. 2 cara. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalam sebahagian kitab. Ada lagi petua sebahagian ulama baca sehari sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma ayat di akhir surah At-Taubah. Sampai tang ayat fa in tawallau faqul, ulang 7 kali yang tu. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil. Tu ulang 7 kali. Kerana ada hadis kata siapa baca 7 kali itu dia pelihara. Nanti kita baca hadis tu. Laqad ja'akum, ayat yang memuji Nabi SAW. Dan seperti mana disebut dalam hadis tadi, orang yang baca ayat kursi mati mudah masuk syurga. Ada lagi amalan lain yang mati mudah masuk syurga, iaitu orang yang rajin mengaji. Hadis Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya bila dia mati Allah permudahkan dia masuk syurga. Mati mudah masuk syurga bagi orang yang rajin mengaji. Maka tiap-tiap hari kita mengaji kuliah subuh kalau ada, mengaji kuliah maghrib, kuliah zuhur kalau ada, walaupun secara jarak jauh. Mengaji ini mudah masuk syurga bila mati. Hidup tenang bahagia kerana orang rajin mengaji, mati mudah masuk syurga. Dan ada seorang ulama karang kitab puluhan bahkan ratusan, kalau tak silap lebih kurang 200 muka surat, menceritakan amalan-amalan ke syurga. Tamamul minnah
fil khisalil mujibati lidukhulil jannah. Lebih kurang tu nama kitab tu. Saya ada kitab tu. Ada cetakan lama, ada cetakan baru. Kira nak terjemah sekerat tu berhenti. Himpunan hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan ke syurga. Yang mudah kita ingat, yang senangnya, siapa yang baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma, selepas berwuduk baca doa itu, mati mudah masuk syurga. Karena hadis Muslim menyatakan dibukakan baginya 8 pintu syurga di akhirat kelak, untuk dia pilih mana-mana pintu yang dia nak masuk. Baca pendek ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Panjang tu ya. Dalam kitab fiqh Umdatus Salik, dalam sebahagian kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya, ditambah riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali tambah lagi sepatah, wa ja'alni min ibadikas salihin. Dalam kitab Azkar ditambah riwayat yang lain pula, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka 3 riwayat itu dihimpun, dibuat doa lepas wuduk. Baca sambil menghadap kiblat, mengangkat tangan, tambah pahala lagi. Menghadap kiblat dapat pahala, tambah pahala. Mengangkat tangan dapat pahala lagi. Paling segan Pak sekerat tu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak tu cukup untuk ditawarkan masuk syurga daripada mana-mana pintu yang 8. Hadis itu boleh baca dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Rajin lagi tambah hak 3 patah lepas pada tu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. 2 patah yang mula riwayat Imam Tirmizi, sepatah yang akhir tambahan Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kata dalam kitab Bushral Karim. Kemudian penutup riwayat yang lain pula, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi bila kita himpun 3 tu kita baca semua, kita mengamalkan 3 jenis kitab. 3 atau 4 jenis kitab. 4 riwayat, 4 jenis yang didatangkan oleh ulama. 1 riwayat Imam Muslim, 1, 2 Imam Tirmizi, kalau tak silap yang ketiga tu Ibnu Sunni. Dan tambahan Imam Ghazali. 4 perkara yang ada dalam doa yang ringkas selepas berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang tu doa dia. Nanti kita baca satu persatu untuk kita ulang balik. Yang jelasnya doa lepas wuduk banyak orang tinggal. Baca sekali tuang setahun. Tapi boleh kita amalkan bila kita ingat, kerana ia mempermudahkan masuk syurga. Sekurang-kurangnya baca hak awal itu, kerana hak awal itu riwayat Imam Muslim. Rajin lagi tambah hak kedua dan ketiga dan keempat. Pagi ni kita berhenti tanya dulu. Bila kata tafsir kita tak ada nak berjalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.